Apa khabar semua? Kalau anda ni macam saya, ada kerja full time dari 8 pagi sampai 5 petang. Macam mana nak cari juga masa untuk buat YouTube? Masa ni memang cabaran paling besar pada orang yang dah ada kerja tetap ni. Tapi sebenarnya kalau anda fikirkan, masa ada kerja ni lah masa terbaik untuk mulakan YouTube channel. Sebabnya kita boleh buat video apa yang kita suka tanpa pressure untuk buat income dari video tu. Kalau kata kita tak bekerja, masalah juga sebab mula-mula buat YouTube ni memang tak ada income. Jadi kita pun tak menentu. Kejap fikir nak cari kerja, kejap fikir nak buat video. Dan kes kerja full time ni sama jugalah dengan pelajar. Contohnya yang memang kena pergi kuliah dari pagi sampai petang. Mana nak cari lagi masa buat video ni kan? Jadi dalam video ni saya nak bagi tips macam mana saya sendiri boleh cari masa untuk publish video at least sekali atau 2 kali seminggu. Jadi buat YouTube ni sebenarnya tak salah kalau tujuan kita nak cari duit tambahan. Cuma untuk dapat tu memang perlukan effort yang banyak. Saya dulu pun dekat channel Hasbullah Syarah memang kena buat banyak video sebelum boleh monetize. Jadi untuk peringkat awal ni kita kena cari sebab kenapa kita nak buat video tu. Dia tak boleh kata semata-mata untuk cari income. Sebabnya kita kalau boleh nak buat YouTube ni untuk long term. Kalau satu hari nanti dia boleh ganti jadi punca rezeki kita, mesti kita nak dia berpanjangan kan. Jadi pada mula-mula ni kita kena buat YouTube sebab memang kita suka buat video. Contoh saya sendiri buat YouTube untuk share knowledge yang ada dalam bidang otomotif kepada rakyat Malaysia. Dan pada masa yang sama saya nak cari orang yang sama minat dengan saya. Dan juga sebab nak dapat jumpa individu-individu yang best dalam bidang yang sama. Sebab tu sampai sekarang pun saya masih ada motivation untuk buat video ni. Sebab saya suka kalau dapat share knowledge yang teknikal macam dekat channel Hasbullah Syarah tu. Dan sekarang saya sharekan pula macam mana nak buat YouTube pada anda semua. Sebab knowledge ni kita jangan risau. Lagi kita ajar dekat orang, lagi benda tu akan bermanfaat untuk kita. Jadi benda ni berkait dengan tips saya yang pertama. Anda buat video yang dekat dengan diri anda. Maksud saya, apa yang anda minat. Atau mungkin share pasal benda yang menarik dalam pekerjaan anda. Jadi kalau share benda yang kita minat ni, kita tak payah fikir banyak sangat apa benda nak dicakap tu. Idea ni akan datang naturally dekat kita sebab memang tiap-tiap hari kita buat benda tu. Dan kalau anda ni seorang pengajar, memang advantage banyak dekat anda lah. Kalau siang mengajar dekat sekolah ke, universiti ke, malam rekod video pasal benda-benda menarik yang anda ajar tu, memang terbaik. Dan kalau kerja anda ni melibatkan banyak pergerakan, contohnya abang-abang food panda dengan Grab Food tu, lagi menarik sebab audiens yang tengok ni macam dapat naik motor jalan-jalan sekali dengan kita. Kalau anda bawa lori, boleh terangkan benda-benda pasal lori yang orang tak tahu. Kereta biasanya orang tahu, tapi lori tak ramai yang tahu. Okey, kalau kerja dekat office macam biasa pula, macam mana? Kerja dekat office pun siapa kata tak menarik. Cuba cari aspek dalam kerja anda yang anda rasa macam biasa je tapi orang lain tak tahu. Contoh anda kerja HR. Lepas tu, salah satu job scope adalah semak resume. Kan anda dah boleh buat video pasal tips-tips nak buat resume dengan baik. Kan ramai orang nak tengok tu. So, cuba relatekan video tu dengan benda yang kita dah biasa buat. Sebab kita pun kerja full time. Tak ada masa sangat nak pergi belajar benda baru semata-mata nak buat video kan. Okey, tips yang kedua pula adalah nak tak nak kita kena spend masa untuk buat dengan serius YouTube ni. Kalau saya masa mula-mula nak start dulu, setiap malam saya akan spend at least 2 jam untuk buat YouTube. Tak kira lah mungkin tulis skrip, research topik. Ada malam-malam tertentu saya akan rekod video, kemudian saya edit video ikut mana yang sempat dalam 2 jam tu. Masa tu pula biasanya saya akan ambil dari pukul 9 sampai 11 malam. Of course lah bergantung pada kelapangan. Sebab kadang-kadang kalau ada anak contohnya, kita pun nak main dengan anak kejap kan lepas balik kerja tu. Tapi yang penting kita kena sedar lah, bila kita bina satu benda untuk buat income, basically kita bekerja lah. Seolah-olah kita buat YouTube ni part time. Jadi adalah benda yang kita kena korban sikit. Contoh kalau malam-malam dulu layan Netflix, lepas tu ada masa lagi nak main game. Sekarang bila nak selitkan 2 jam untuk YouTube tu, dah tak boleh lah layan movie tiap-tiap malam lagi. Masa channel nak up, weekend pun kadang-kadang nak kena korban juga untuk plan YouTube channel kita. Jadi kalau dapat 2 jam sehari, 5 hari bekerja, dah dapat 10 jam
Lepas tu katakan weekend kita ambil 3 jam sehari dari pukul 8 sampai 11 pagi. 2 hari dah 6 jam. Yelah, sebab weekend mungkin tengah hari sampai malam tu kita nak keluar dengan family kan. Jadi total seminggu dah 16 jam. Cukup banyak sebenarnya untuk publish satu video seminggu. Betul tak? Ni of course lah tak masuk lagi perjalanan ulang-alik ke tempat kerja. Dan ada juga orang yang dah malam baru sampai rumah. Jadi anggaran yang saya buat ni hanya pengalaman saya sajalah. Kalau tak dapat 16 jam seminggu pun, 10 jam dah cukup dah. Yang penting anda kena start plan masa dan guna time blocking ni untuk mulakan YouTube channel anda. Contoh, ada kawan saya seorang. Rumah dia rumah apartmen dekat tepi highway. Jadi jalan tu memang bising, tak boleh nak rekod video. Jadi apa dia buat adalah tidur awal dan rekod video pukul 4 pagi. 4 pagi tu. Ini baru betul orang kata nak 1000 daya kan. Jadi setiap kita ni cabarannya berbeza-beza. Ada orang agak relax kerja dia. Ada orang kerja dia tak menentu masa. Ada orang baru dapat anak, jadi baby nangis, susah nak rekod video. Benda-benda macam ni yang kita kena plan betul-betul. Sebab kalau kita tak cuba buat, kita 100% tak akan tahu outcome dia. Tapi kalau kita cuba buat, ada rezeki, benda ni boleh jadi income tambahan untuk kita dan family kita. Okey, jadi tadi tips yang pertama, buat video yang dekat dengan anda, apa yang anda suka. Tips kedua pula, nak kena allocate masa untuk plan YouTube. Dan sekarang ni, tips yang ketiga pula adalah anda kena konsisten keluarkan video at least seminggu sekali. Bagi saya, seminggu sekali ni sangat doable lah pada kita yang bekerja sepenuh masa. Kalau boleh buat 2 video seminggu, lagi power. Kalau boleh 3 video, memang TikTok lah. Tapi ni dah macam push to the limit lah. Full time YouTuber pun struggle nak publish 3 video seminggu ni. Jadi kenapa nak kena konsisten ni adalah supaya kita dapat bina portfolio kita dekat YouTube tu. Maknanya bila orang datang ke channel kita, dah ada banyak video untuk diorang layan dan mudahlah bagi diorang untuk subscribe. Kalau pergi channel ni ada satu video je, mesti orang tak subscribe kan. Lepas tu, bila video kita dah banyak, YouTube pun dah dapat belajar video kita ni pasal apa. Dan paling penting, video kita ni dia nak suggest dekat siapa. Contoh dalam main channel saya, Hasbullah Syarah. YouTube tahu yang channel ni untuk peminat kereta. Jadi kalau orang tu tengok video pasal kereta, mungkin dari channel lain, YouTube pun akan rekomenkan juga video dari channel saya. Mungkin orang tadi akan berminat. YouTube tak akan rekomen channel kereta pada channel orang naik basikal contohnya, atau orang yang minat memancing. Sebab YouTube ni aim dia adalah untuk pastikan penonton dia stay dekat YouTube tu selama yang mungkin. Jadi dia kena faham dulu konten anda ni pasal apa sebenarnya. Barulah dia boleh suggest dekat orang lain. Maknanya konsistensi tu sangat penting. So at least seminggu sekali. Siapa antara anda dekat sini yang kerja full time dan teringin nak start YouTube channel? Ada lagi tak tips-tips yang korang nak tahu? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.